Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Genap 5 tahun berkhidmat dengan cemerlang kepada negara Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa bin Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat balik ke Pahang. Pesawat membawa Seri Paduka berdua selamat mendarat di Pangkalan Udara Kuantan kira-kira pukul 11.55 pagi tadi. Istiadat keberangkatan balik Seri Paduka hari ini mencatat satu lagi sejarah institusi diraja. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah berangkat meninggalkan Istana Negara kira-kira 8 pagi diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tunku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah kemudian berangkat ke Dataran Parlimen untuk menghadiri istiadat keberangkatan balik. Seri Paduka memeriksa pasukan kawalan kehormat utama terdiri daripada 103 anggota dan 4 pegawai daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja diketuai Major Adiba Dias Shah Ahmad. Seri Paduka berdua selepas itu bersalaman dengan barisan jemaah menteri, ahli-ahli parlimen, ketua-ketua jabatan dan agensi kerajaan serta perwakilan asing. Seri Paduka berdua meninggalkan Dataran Parlimen pada pukul 9.20 pagi untuk berangkat ke Kompleks Bunga Raya KLIA Sepang. Pasangan diraja itu tiba di pekarangan Kompleks Bunga Raya pukul 10.20 pagi disambut Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Turut sama menyambut ketibaan Seri Paduka ialah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah serta Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah turut bergambar dengan 2 ekor gajah Mian Ton Pian dan Rambai yang mengepalai perarakan menyambut ketibaan Seri Paduka di KLIA selain bersama pasukan istiadat berkuda yang turut menyertai perarakan berkenaan. Seri Paduka berdua kemudian menyaksikan persembahan Lambaian Kasih yang menampilkan persembahan tarian diiringi lagu Daulat Tuanku. Laungan Daulat Tuanku turut bergema sebanyak 3 kali bagi mengiringi lambaian akhir kedua-dua Seri Paduka selaku Yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Pesawat khas yang membawa Seri Paduka diterbangkan oleh Kapten Ahmad Najhan Muhammad Jamil berlepas pada pukul 11.16 pagi. Al-Sultan Abdullah akan digantikan oleh Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 selama tempoh 5 tahun bermula esok. Terdahulu orang ramai yang tidak melepaskan peluang berhimpun di sepanjang laluan sempena keberangkatan balik Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah Aminah. Seawal pukul 7 pagi, ribuan rakyat membanjiri sekitar Jalan Parlimen dan beberapa laluan lain. Lambaian kasih bermula dari Dataran Parlimen ke Bulatan Dato' On sebelum Seri Paduka Baginda berdua berlepas ke Kompleks Bunga Raya KLIA. Terima kasih Tuanku selama 5 tahun menjaga kami semua dan menjunjung kasih daulat Tuanku. Semoga Tuanku dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. Daulat Tuanku. Selamat pulang ke negeri halaman. Terus berkhidmat untuk negara. Dirgayu Tuanku, daulat Tuanku. Selama ini berdepan dengan berbagai cabaran daripada pandemik COVID-19 sehinggalah bertukar-tukar Perdana Menteri dan Tuanku dapat merealisasikan segalanya dengan baik dan teratur tanpa sebarang masalah. Sepanjang 5 tahun bersama rakyat dalam suka dan duka menempuhi gelombang PKP tanpa lelah dan jemu, sentiasa bersama-sama kami rakyat di negara kita dan hanya Allah jua yang mampu membalas setiap jasa dan bakti. Di bumi bertuah
Sementara itu, pesawat khas yang membawa Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri tiba di Pangkalan Udara TUDM Kuantan pada pukul 11.55 pagi. Keberangkatan tiba Seri Paduka berdua disambut oleh pemangku Raja Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, kerabat diraja dan barisan pemimpin kerajaan negeri diketuai Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail serta ribuan rakyat negeri Pahang. Seri Paduka Baginda berdua kemudian menyantuni rakyat Pahang yang setia menanti keberangkatan balik Baginda sejak pagi. Lebih 15,000 rakyat Pahang memenuhi laluan sepanjang 20 km bagi meraihkan sambutan keberangkatan balik Sultan Abdullah dan Tunku Azizah. Meskipun cuaca panas, rata-rata orang ramai telah mula berkumpul seawal 10 pagi bagi menyambut kepulangan Baginda berdua di negeri itu. Kami terasa bersuah hati sangatlah dapat jumpa tuanku balik dari Putrajaya ni. Lama tak jumpa tuanku ni. Rasa sedih ada, gembira ada, seronok sangat rasanya. Sebab rasa tak tahu nak khabar benda kat tuanku. Alhamdulillah balik juga tuanku. Terima kasih tuanku. Dengan kita selama ni 5 tahun rasanya. Rindu ramai kat tuanku ni. Terima kasih tuanku. Kali ini datang tengok Agong, tengok kuda bawa cucu-cucu semualah. Kawin sini 10 tahun lebih lah. Ni first time datang tengok Agong. Ya, sambutan hari ni. Nampak kuda, nampak tuanku lalu, memang happy. Batik rakyat negeri Pahang memang tunggu-tunggu. Pada ketika kita punya Sultan Pahang balik dari Kuantan, kita rasa gembira. Kenderaan khas yang membawa Baginda berdua turut menyusuri laluan Bandar Kuantan sehingga ke Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah. Perdana Menteri menjunjung kasih kepada Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah sempena tamat tempoh pemerintahan Seri Paduka sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Menerusi catatan di Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mendoakan Seri Paduka berdua dan Paduka Ananda serta seluruh kerabat diraja diberikan keafiatan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil menyatakan titah Al-Sultan Abdullah mengenai aspek perpaduan perlu diutamakan. Dengan titah tuanku sewaktu Majlis Jamuan Negara, bukan hanya kerana rasa sebab yang terzahir sewaktu tuanku memohon maaf kepada rakyat, ya, ataupun bercakap soal perpaduan. Kita lihat bagaimana tuanku cukup terkesan. Tapi juga pesanan tuanku agar kita semua sentiasa menjaga perpaduan. Ini harus menjadi satu perkara yang kita utamakan. Setelah saya Permaisuri serta anak-anak dan saya bertolak daripada Istana Negara, terlepas berterima kasih kepada semua bagi tangan istana, perasaan itu sayang sekali. Dan sudah tentu banyak air mata menitis daripada Maisuri dan saya juga. Dan sambutan keberkatan pulang bagi saya adalah satu hari yang cukup memorable, dan daripada Istana Negara sehinggalah ke Parlimen dan LIA dengan adanya pelbagai tunjukan kebudayaan. Pertama kali saya nak ucap terima kasih kepada kerajaan, persekutuan, pimpinan yang berhormat dan menteri dan para kabinet kerana telah dapat menyusun acara hari ini, dan hanya Allah sahaja dapat membalas kepada semua mereka yang terlibat secara langsung atau tak langsung. Masuklah mereka yang menunggu beri lambaian terakhir kepada saya berdua. Alhamdulillah.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menamatkan pemerintahannya selepas 5 tahun bersemayam di atas takhta kerajaan Malaysia. Pergolakan politik, penularan COVID-19 dan 4 Perdana Menteri menjadi antara cabaran sepanjang pemerintahan baginda. Ya, kita ikuti laporan wartawan Muhammad Najib Masyur yang menyingkap kembali lipatan sejarah yang di-Pertuan Agong ke-16. Al-Sultan Abdullah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong oleh Majlis Raja-Raja pada tanggal 24 Januari 2019. Sejak itu, baginda menjadi satu-satunya Yang di-Pertuan Agong yang dikurnia keafiatan memerintah negara dengan 4 Perdana Menteri dan ahli kabinet berbeza. Titah baginda sejak mula ditabal, pelbagai peristiwa telah ditempuh, termasuk penyelesaian isu polemik politik Malaysia. Apabila keadaan politik tidak mententeram juga, saya anggap itu satu keadaan yang sedih. Kerana apabila kerajaan ditubuh tempoh hari, ya, masa 2019, kita mengharapkan supaya negara dapat meneruskan pentadbiran dengan sebaik mungkin. Tetapi sebaliknya berlaku. Dan pertukaran kerajaan ini bukanlah perkara yang mudah dan bukan perkara yang harus praktik sewenang-wenangnya. Kerana ini akan merugikan kita, akan merugikan negara dan rakyat kita. Bersulam ke mulut politik, kebijaksanaan baginda dilihat mampu mengawal penularan COVID-19 sekalipun memberi impak kepada ekonomi negara dan kelangsungan hidup rakyat jelata. Selain proklamasi darurat terpaksa diisytihar, negara juga perlu menempuh perintah kawalan pergerakan. Kita terpaksa menanggung banyak kerugian dari segi ekonomi. Ramai di antara kita telah suffer lah, ya, sewaktu COVID 2 tahun itu. Dan saya amat bersimpati sekali. Dan itu antara perkara yang luar jangkaan dan memang sukar untuk mana-mana raja ataupun pemerintah sekalipun untuk menyelesaikan dengan sekelip mata. This was a global phenomena, world crisis lah. Istilah raja dan rakyat berpisah tiada jelas tergambar sepanjang tempoh pemerintahan baginda. Turun padang mendekati rakyat menerusi jelajah kenali Borneo bermula 3 hingga 13 September 2023 menyerlahkan lagi kepribadian baginda dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Peluang bertemu rakyat di Sabah dan Sarawak membuahkan hasil dalam memperkasakan lagi jaringan infrastruktur di dua negeri berkenaan. Kembara bermula di Tawau, Sabah dan berakhir di Teluk Melano, Sarawak. Sejauh 2,154 km menelusuri lebuh raya Pen Borneo ditempuhi baginda selain bertemu dengan lebih 10,000 rakyat jelata. Saya tengok juga flashback. Nangis juga kan tu. Tersayu teringat ya, sambutan yang diberi luar jangkaan sangat. Saya berterima kasih sangat. Saya cukup berterima kasih. Dan Permaisuri pun memang tuanku dan saya plan hanya nak drive through the country. Bukan tak ada niat nak suruh orang sambut ke apa, tidak. Kita hanya plan nak drive, nak the beauty of the country. But it shocked us. Yeah. It shocked us right from Tawau. Right from the beginning. Not Tawau. What was supposed to be 35 minutes. half an hour from the airport to the hotel took 6 hours. Al-Sultan Abdullah aktif memainkan peranan penting dalam membawa nama Malaysia di arena global. Meski peranan institusi raja berperlembagaan dalam urusan luar negara adalah terhad, kunjungan baginda berjaya membantu memperkasa hubungan diplomatik Malaysia dengan negara asing. 5 tahun pemerintahan baginda menyaksikan 24 lawatan rasmi diadakan ke luar negara. Antaranya ke Arab Saudi, Brunei, Emirat Arab Bersatu UAE, Indonesia, Jordan, Monaco, Qatar, Singapura dan United Kingdom. Dirgahayu tuanku, Muhammad Najib Masyur, RTM.
Sementara itu, pelbagai persiapan dilakukan rakyat Johor bagi mengiringi keberangkatan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar ke Istana Negara Kuala Lumpur esok. Antaranya pemasangan bendera negeri dan daerah di laluan sepanjang kira-kira 35.5 km dari Istana Bukit Serin ke Hangar Diraja Lapangan Terbang Antarabangsa Senai Kulai. Rata-rata rakyat teruja menantikan perarakan keberangkatan baginda memandangkan ia merupakan detik bersejarah bagi negeri itu. Saya menyuruh kepada semua pada pukul 7 pagi besok bolehlah hadir di hadapan sekolah Kampung Pasir untuk kita meraihkan keberangkatan Sultan Johor. Okey, ini adalah satu detik sejarah lah kepada rakyat Johor, khususnya di negeri Johor ni, kerana pelantikan Sultan Johor menjadi agung adalah kali kedua selepas almarhum Sultan Iskandar. Kerana tuanku kita akan menjadi OIDP kan, jadi kita memang dah sokong dia lah. Dia tuanku itu memang orang yang paling baik untuk jadi Yang Timur Agung lah. Dia dah pagi-pagi kita panggil lah, pasal dia keluar, tuanku keluar 7.45. Jadi sebelum tu kita kena berkumpul sini lah. Macam itu. Kita minta kalau boleh kita nak adakan spanduk dan nak buat dekat depan nanti. InsyaAllah saya cubalah untuk bersama-sama rakyat untuk meraihkan baginda Sultan Johor yang akan menjadi Tuan Agong esok pagi, sebagai tanda sokongan saya kepada baginda Sultan Johor yang akan menaiki tahta sebagai Tuan Agong Malaysia pada kali ini. Alhamdulillah, saya Dirgahayu saya mengucapkan tahniah juga pada baginda Sultan Johor atas pelantikan ini. Mudah-mudahan Malaysia terus maju jaya di bawah naungan tuanku. Beramah, mesra dan prihatin. Bukti perwatakan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang cukup dikagumi rakyat. Nur Maisara Ahmad Fauzi ada laporannya. Diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, baginda merupakan putera sulung hasil perkahwinan almarhum Sultan Iskandar, ibni almarhum Sultan Ismail dan almarhumah Encik Besar Hajah Kalsum Abdullah. Baginda mendirikan rumah tangga bersama Raja Zarid Sofia Sultan Idris Shah pada 22 September 1982 serta dikurniakan 6 cahaya mata iaitu 5 putera dan 1 puteri. Baginda dilantik sebagai pemangku raja pada 25 April 1984 semasa ayahanda baginda almarhum Sultan Iskandar diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-8. Tampuk pemerintahan Johor kemudiannya diambil alih baginda pada 23 Januari 2010 susulan kemangkatan almarhum Sultan Iskandar dan dimahkotakan pada 23 Mac 2015. Baginda pernah menjalani latihan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada Kota Tinggi serta mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat. Sebaik pulang ke tanah air, Sultan Ibrahim ditempatkan di pelbagai jabatan bagi mengembangkan lagi bakat kepimpinan baginda. Seperti di pejabat tanah, di pejabat kewangan, di pejabat setiausaha kerajaan, di pejabat pertanian, di pejabat kerajaan tempatan, di pejabat hutan, pejabat pertanian. Semuanya ini memberikan peluang kepada tuanku untuk belajar. Jadi saya katakan tadi, dengan latihan dan pengajaran ini, dia develop satu personality yang all-rounder. Semua boleh buat. Dan itu menambahkan satu kecekapan kepada tuanku untuk mentadbir urus kerajaan pada masa sekarang. Ya. Di sebalik rasa cinta mendalam terhadap kereta, baginda juga gemar memasak dan kreatif melakukan dekorasi.
malah, rakyat Johor beruntung dapat menikmati bubur lambuk hasil air tangan baginda. Yes, banyak kecenderungan tuanku ni banyak orang tak tahulah. Yang tahu mungkin tuanku pandai masak, ya betul. Pada rakyat pun dia begitu buat masak. Misalnya pada bulan puasa sebelum raya dia masakkan bubur lambuk untuk dihadiahkan kepada, sedekahkan kepada seberapa ramai yang boleh. Misalnya banyak orang tak tahu kalau ada meja perhiasan di istana tu, dia punya barang-barang decoration itu dia sendiri yang mengatur. Kalau ada kuda ke ataupun ikan ke, patung yang pada seramik atau pada kristal, dia mengatur. Ketelusan dan kewibawaan Sultan Ibrahim memerintah Johor membuktikan baginda mampu mentadbir negara dengan adil dan saksama. Saya harap baginda dikurniakan kesihatan yang panjang untuk mentadbir negara kita. My second wish, saya harap tuanku dapat mentadbir negara seperti baginda mentadbir Johor. Yang ketiga, berharap baginda dapat memajukan ekonomi negara. Ya. Harapan saya pada baginda, semoga baginda dapat melaksanakan tugas baginda dengan jayanya dan dapat memajukan ekonomi negara sebagaimana baginda menjaga rakyat baginda di Johor. Selain digelar Raja Berjiwa Rakyat, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar juga sinonim dengan perwatakan yang tegas dalam menjalankan tugas. Dan ketegasan itu akan memainkan peranan penting untuk memelihara kemakmuran dan kestabilan negara. Maisara Fauzi, RTM. Berita perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Malam ini bersama dengan Ifah Hazim, silakan.